ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 103 sehingga ayat 107 yang bermaksud, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sukakah kamu aku beritahu orang-orang yang paling merugi perbuatan-perbuatan baiknya di dunia ini, iaitulah orang-orang yang sia-sia perbuatan baik dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya akan pertemuan dengan Tuhannya, maka akan tersia-sialah amal kebaikan mereka dan kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu ialah neraka Jahannam, kerana mereka menjadikan ayat-ayat kami dan rasul-rasul kami sebagai bahan olok-olokkan semata-mata. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk mereka disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal bagi mereka. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa bersyukur, setinggi rasa berterima kasih ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi dan keizinan olehnya lagi untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita dan bumi ini bukan milik mak ayah kita, tetapi bumi ini adalah milik Allah Ta'ala. Kita diberi seketika waktu untuk menumpang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Suatu masa, suatu ketika kita akan dipaksa untuk meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Demi sesungguhnya kata Allah, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat nanti dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu akan tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku kurnia masa di dunia: rumah, pangkat, kekayaan, kemewahan dan segala apa yang kamu miliki. Dan aku tidak melihat besertamu, kata Allah, penolong-penolong atau pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu-sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh memberi faedah
boleh beri manfaat kepada diri kamu. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam suasana kita berpuasa. Tuan-tuan letih, penat mungkin, kemudian sembahyang berjamaah. Apa yang kita buat ni sebenarnya untuk kita mencari bekalan-bekalan untuk perjalanan kita yang jauh, untuk perjalanan kita yang panjang, untuk perjalanan kita yang sebegitu sukar, iaitu perjalanan akhirat. Sebab tadi subuh tadi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, daripada 6,666 ayat Quran, tidak semua ayat itu kena dibaca, tetapi ada sepotong ayat yang wajib dibaca setiap hari, paling tidak pun 17 kali, iaitu ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Satu ayat yang wajib dibaca. Dipermudahkan tuan-tuan, apa pentingnya jalan yang lurus ni. Kalau tuan-tuan bawa ikan sebanyak 3 tan, 4 tan, tuan-tuan nak hantar ke suatu destinasi, jalan yang tuan-tuan ikut itu jalan yang tak betul, maka ikan itu akan busuk, nanti tuan-tuan buang sahaja. Begitu juga tuan-tuan bawa durian, nak hantar ke satu destinasi, banyak mana pun durian yang tuan-tuan bawa, kalau jalan yang tuan-tuan ikut itu jalan yang tidak betul, maka bimbang durian itu akan busuk dan tuan pecah, tuan-tuan buang aja. Maka begitulah sembahyang kita, puasa kita, haji kita dan segala-galanya kita buat, tidak lain dan tidak bukan untuk kita bawa sebagai bekal untuk perjalanan jauh, iaitu perjalanan akhirat, terutama dalam bab akidah. Sebab tu saya kata tadi, dalam masa Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kepada kita kesempatan untuk hidup menumpang di atas muka bumi Allah Taala ni, maka buatlah sekali-sekali renung, bekal yang kita nak bawa ni cukup ke tak cukup. Dan sekali-sekali renung, kena fikirkan bahawa bekal yang kita nak bawa ni basi ke tak basi. Cukup satu hal, kemudian basi tak agak-agak bekal ni. Kalau bekal ni basi, maka tak boleh juga nak dimakan, tak boleh juga nak kita gunakan juga tuan-tuan. Maka sebab itu dalam kegairahan kita beribadat dalam bulan Ramadan, akidah kita kena renung. Kita pandang akidah kita yang boleh merosakkan, disebut dalam surah Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Perbandingan permisalan amal baik yang dilakukan oleh golongan yang kufur kepada Allah adalah seperti debu-debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang, di mana mereka tidak akan peroleh suatu faedah dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Itu surah Ibrahim ayat 18. Kalau tuan-tuan selak sikit lagi dalam surah Nur ayat ke-39 dan ayat ke-40, sempena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Dalam surah Nur ayat ke-39 pula Allah mengatakan amal golongan manusia yang akidah dini rosak seibarat riak-riak air di sinaran panas di tanah yang rata yang disangka air oleh orang yang dahaga. Kalau tuan-tuan keluar ni, tuan-tuan tengok dekat atas jalan itu macam air bergelombang, nampak macam air bergelombang, nampak macam air jernih bergelombang atas air ni, atas jalan tadi. Tuan-tuan pun lari menuju tempat air tadi.
sampai air tak ada. Tengok depan lagi ada air bergelombang, dalam keadaan dia haus, sangat-sangat haus. Sampai tempat dituju air tak ada. Lagi tengok depan air bergelombang, sampai tempat dituju rupanya air tak ada. Kalau tuan-tuan memahami maksud ayat 39 dan 40 surah Nur ni tuan, macam itulah juga manusia dia beribadat, dia bersembahyang. Kadang-kadang dia lebih kuat ibadat daripada kita. Kita semayang sunat subuh sebelum subuh, dia sebelum subuh semayang, lepas subuh pun semayang. Kita semayang sunat asar sebelum asar, dia sebelum asar semayang, lepas asar pun semayang, kerana nak pahala lebih. Tapi sayangnya disangka amal yang banyak dibuat dekat dunia ni pahala dia banyak dah, banyak. Rupanya bila sampai pada hari akhirat, yang disangkakan air tadi rupanya bukan air sekadar fata morgana, wap-wap panas yang terapung di udara tadi tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu dalam kegairahan kita beribadat, kita duduk seketika selesai sembahyang untuk dengar tazkirah tuan-tuan. Sebenarnya bagi saya amal kita tak banyak mana. Kalau nak dibandingkan dengan para sahabat dahulu, para sahabat dulu bagaimana, walaupun kita berada dalam bulan Ramadan, sebenarnya bagi saya ramai dari kalangan kita yang tak tahu kelebihan Ramadan. Silap gaya saya pun tak tahu. Sehingga Nabi mengatakan, kalaulah kamu mengetahui akan kelebihan Ramadan itu seperti mana aku mengetahui akan kelebihan Ramadan, nescaya setiap daripada kamu, kata Nabi, nak puasa di sepanjang masa, sepanjang tahun. Tapi kita tak tahu. Rabi'atul Adawiyah khabarnya sembahyang sunat tahajud 300 rakaat. Imam Nawawi khabarnya khatam dalam bulan Ramadan 60 kali. Kita berapa tuan-tuan? Zaman belum cerita zaman sahabat lagi, berlaku peperangan Khandak, peperangan parit, nak digali parit yang sekitar lebih kurang 2 meter lebar, 2 meter dalam. Kalau kuda lompat tak lepas, jatuh tak boleh naik. Dalam bulan Ramadan persiapan, tapi mereka berpuasa, tak ada Kobe, tak ada JCB pun. Kita hari ni tengok macam mana tuan-tuan, nak beda iman kita. Sebab itu kalau kamu mengetahui, kata Nabi, seperti mana aku mengetahui, nescaya kamu nakkan Ramadan ini sepanjang tahun. Jadi jangan sampai kita ni Ramadan berlalu tuan-tuan, kita jadi macam Abu Jahal, Abu Talib. Jangan jadi seperti Fir'aun, yang mana Fir'aun itu kehadiran Nabi Musa, dia bela Nabi Musa dalam tempoh masa yang begitu panjang, tapi sayang Fir'aun tidak mendapat sebarang faedah daripada bela Nabi Musa. Jangan jadi macam Abu Talib yang bela Nabi Muhammad dalam tempoh masa yang begitu panjang, tetapi sayang Abu Talib tidak mendapat sebarang faedah daripada bela Nabi. Dia tidak dapat iman Islam yang dibawa oleh Nabi. Maka begitulah juga bulan Ramadan yang kita lalui hari ini. Jangan sampai kita tidak dapat kelebihan Ramadan yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya teringat kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, antara 10 senarai sahabat yang dijamin tempat di dalam syurga Allah. Bagaimana ketakwaan Abdurrahman bin Auf? Suatu hari Abdurrahman bin Auf didatang sembahyang berjamaah, dilewat lebih kurang sekitar serakaat kerana menguruskan perniagaan dia. Habis sahaja dia sembahyang, maka kata Nabi, hari ini ada orang yang rugi dalam hidup dia. Abdurrahman bin Auf mengatakan, bukan lewat satu hari, bukan lewat satu waktu, tetapi lewat serakaat. Serakaat sahaja lewat. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, apa pandanganmu kalau segala keuntungan yang aku perolehi pada hari ini semua aku belanja pada jalan agama Allah bagi menampung kelewatan sembahyang berjamaah serakaat?
Agaknya kalau zaman sekarang ni orang petik sawit dapat 40 tan. 1 tan 480. Lewat serakaat, maka 400 tan ni tadi, berapa tan tadi? Hantar fi sabilillah. Agak-agak sanggup. Niaga warung dapat untung 15,000 umpamanya. Tiba-tiba lewat serakaat, maka 15,000 tu derma pada jalan agama Allah. Agak-agak okey tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, saya pun silat raya tak sanggup nak bagi. Itu dia tuan-tuan. Jadi kata Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kalaulah dunia dan seluruh isi-isinya menjadi milik engkau dan kamu belanja pada jalan agama Allah bagi menampung kelewatan serakaat kamu sembahyang berjamaah, nescaya kamu tidak akan dapat menampungnya, wahai Abdurrahman bin Auf. Dunia dan seluruh isinya menjadi milik engkau, kau derma pada jalan agama Allah nak nampung kelewatan sembahyang berjamaah, serakaat tertinggal, kamu tidak akan dapat menampungnya. Tuan-tuan bayangkan, kita dah tinggalkan tuan-tuan puasa yang dah berlalu sekitar lebih kurang 21 hari. Apatah lagi sembahyang berjamaah kita, sembahyang waktu kita, dan sebagainya kebaikan yang kita terlepas ni tuan-tuan, kita tak terasa apa. Kadang-kadang kita rasa lepas satu waktu lepas kebaikan, lepas kebaikan ni, kita tak terasa apa pun tuan-tuan. Sedangkan kita datang kat dunia ni memang nak cari amal. Saya patutnya tak dapat adil ni tuan-tuan. Isteri saya baru melahirkan anak sehari, lebih kurang sehari baru ni, baru sehari ke 2 hari tan. Malam bulan Ramadan, malam ke 20 tak silap saya, malam ke 19, malam ke 20 Ramadan baru ni lahir. Patutnya dia 4 bulan 8, tapi lahir awal sikit tan. Kelang kabut saya semalam nak ke Shah Alam ni, siap masak, siap basuh baju, semua siap-siap dah siap. Saya pun jalanlah tawakal kepada Allah, minta-minta anak yang tu boleh tolong tuan. Tapi bila anak saya lahir, saya tengok di tapak tangan anak saya tidak ada sebarang harta pun. Mana manusia ni Allah Ta'ala paksa dia untuk hidup pada 5 alam. Alam yang pertama, Allah paksa manusia itu untuk hidup di alam roh. Itu yang pertama. Kemudian Allah paksa manusia hidup di alam rahim, duduk dalam perut ibu dia sekitar lebih kurang 9 bulan 10 hari. Genap 9 bulan 10 hari lebih kurang, maka dia paksa dia duduk keluar daripada perut mak dia. Maka duduklah kita hari ini di alam yang ada pada hari ini, alam yang nyata. Alam untuk manusia mencari bekal untuk perjalanan yang jauh, untuk perjalanan dia yang panjang. Sebab itu kata ni Aziz, kalaulah setiap manusia itu menyedari, kalaulah setiap manusia itu memahami bahawa perjalanan hidup dia dekat dunia ini sebenarnya semakin susut ke kampung halaman dia, semakin lama semakin susut ke kampung halamannya, semakin lama semakin susut ke kampung halamannya, nescaya dia tidak akan membiarkan masa dia berlalu begitu sahaja dengan benda-benda yang tidak mendatangkan faedah untuk akhirat dia. Dipaksa duduk alam nyata, kemudian duduklah kita di alam yang ada pada hari ini. Kemudian tuan-tuan, kita akan dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk pindah ke alam yang keempat, iaitu alam barzah ataupun alam kubur. Duduk berbekal dengan bekal yang kita sediakan, dan yang akhir sekali kita akan dipaksa sama ada tempat kita ini dalam syurga ataupun ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dari kalangan kita yang ramai ini yang beruntung, yang akhirnya dapat masuk syurga, kita tak tahu tuan-tuan. Saya pun tak tahu nasib saya ke mana. Bila dikatakan Nabi setiap 1000 umat manusia 999 adalah ahli neraka, 1 ahli syurga ni tuan-tuan, agak-agak fikir. Jadi tengok tangan anak saya ni lahir kosong, tidak ada sebarang duit, sen, singgit tak ada pun. Jadi fikir balik, kita macam itulah keluar daripada perut mak kita ni dengan tangan kita yang kosong.
Lepas tu kita besar, bekerja, berdiri, berjalan, berlari, merangkap dan sebagainya, bekerja, kumpul harta kekayaan segala-galanya. Tiba-tiba apabila kita mati, kita tinggalkan dunia ni juga dengan tangan kita yang kosong, tidak ada walaupun sebarang duit pun tak ada, tuan-tuan. Jadi kalau duk fikir sekejap, saya mungkin pernah cerita kepada tuan-tuan kisah seorang lelaki yang bernama Bahlul. Mungkin dah cerita bab tu, tuan-tuan. Ingat lupa. Bahlul ni dia punya bahlulnya, tuan-tuan. Dia letak kayu, dia celah kelengkang, dia lari keliling padang ni berpusing. Pusing keliling padang ni. Lalu datang Amirul Mukminin beri salam kepada dia. Assalamualaikum ya Bahlul. Bahlul jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bahlul, kata dia, boleh tak engkau beri aku satu aja nasihat? Aku nak dengar hari ni satu aja nasihat engkau. Bahlul kata, wahai Amirul Mukminin, engkau ni raja, engkau minta nasihat daripada aku yang orang panggil Bahlul ni, apa kenanya? Kalau tempat kita ni macam ni lah, tuan-tuan, minta nasihat orang atas minta nasihat orang bawah. Alim kan, dia kata tiang dunia ni ada 5 kan, 4 tiang dunia, 4. 1, ilmu para alim ulama. 2, keadilan pemimpin. Yang ketiga, dermawan daripada orang kaya. Dan yang keempat, doa daripada orang fakir. 4 benda tu mesti ada. Yang pertama, ilmu para alim ulama. Kata Nabi, kalau tidak ada ilmu para alim ulama, hancur orang-orang yang jahil ni, rosak. Yang kedua, kata Nabi, keadilan pemimpin. Kalau tak ada pemimpin yang adil, maka dia akan gigit menggigit, makan memakan atau sebagainya, tuan, di antara satu sama lain, tekan menekan, nindah menindas. Ini tunggu tak lama lagi, tuan, satu bonus bagi kerajaan Malaysia bagi kepada kita, gigit sampai tulang, GST. Jaga tuan. 2, ilmu para alim ulama. Yang kedua, dia kata keadilan pemimpin. Kalau tak ada pemimpin yang adil, maka akan memakan setengah manusia, akan setengah manusia, tindah menindas. Yang ketiga, dia kata dermawan daripada orang kaya. Kalau tak ada orang kaya yang berderma pada jalan agama Allah, maka akan papa rosak orang-orang yang miskin, susah orang miskin. Dan yang keempat, doa daripada orang yang fakir. Orang fakir ni kita minta dengan dia doa, tuan-tuan. Kita nak minta dengan dia doa. Jadi bila Amirul Mukminin tanya, Bahlul, aku nak tanya, boleh tak beri aku nasihat? Kata Bahlul, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya kamu sikit lah. Engkau tahu tak, sekarang ini aku sedang berdiri dekat mana aku berdiri ni? Dekat mana aku berdiri ni? Kata Amirul Mukminin kepada Bahlul, kata Amirul Mukminin, aku tahu sekarang ini engkau sedang berdiri di satu tapak istana, yang mana istana ini telah roboh, istana ini telah runtuh, dan rakyat jelatanya dikebumikan di bawah tapak istana ni. Maka kata Bahlul, wahai Amir, kata Amir, wahai Bahlul, teruskanlah kepada aku. Kata Bahlul, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya kamu satu je soalan. Selepas daripada kau dapat pangkat yang besar, lepas daripada kau dapat jawatan besar, gaji besar, kekayaan besar, segala-gala yang besar semua kau dapat di atas muka bumi ini, lepas daripada ini engkau nak pergi mana, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Jawabnya, mengalir air mata Harun Ar-Rasyid. Bahlul kata, selepas daripada kau dapat rumah besar, pangkat besar, jawatan besar, gaji besar, kekayaan besar, dan segala-gala yang besar di atas muka bumi ini, kamu akan dimasukkan dalam tanah ini, dan kamu akan disumbat oleh sanak saudara kamu dalam tanah ini tadi, tuan. Rupanya itulah perjalanan hidup manusia ni, tuan-tuan. Saya sempat selak dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Dia kata dalam hidup kita ni, kalau kita nak tengok tanda manusia itu tidak baik, tanda manusia ni, kata dia, boleh kita lihat kepada 3 tanda dia. Yang pertama, orang yang bertambah usia dia, setiap hari usia dia makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, tetapi sayang, amal dia tidak bertambah.
Dia dah makin lama makin dekat kepada destinasi yang nak dituju, tuan-tuan. Kalau tadi subuh saya kata orang bawa kereta, minyak kereta ni tinggal reserve. Dia tak berani nak belok kiri, tak berani nak belok kanan, nak pusing jalan-jalan jauh, dia tak berani, tuan-tuan. Pusing, tak berani dia. Sebab minyak dah tinggal reserve. Takut tak cukup. Tetapi kalau tak cukup pun, tuan-tuan, kita parking aja dekat tepi, kita telefonlah anak kita, kawan kita, dia akan hantar minyak. Dapatlah kita minyak ni, tuan, dapatlah kita terus berjalan, insya-Allah. Tak susah mana pun, hidup kat dunia ni tak susah mana pun. Tetapi kalau usia kita dah reserve, umur dah 60 tahun, tuan-tuan, kalau kereta tadi kita tak pandai nak berlengah-lengah, umur dah 60 tahun dah reserve ni, tuan-tuan, kadang-kadang manusia leka untuk menyediakan bekalan dia. Tu yang saya kata kepada tuan-tuan, saya baca sejarah Sayyidina Ali, ketakwaan dia, bagaimana ketakwaan Sayyidina Ali. Suatu hari Sayyidina Ali ni dia sembahyang fardu berjamaah, tiap-tiap waktu berjamaah. Suatu hari dia sembahyang fardu subuh berjamaah, dia ditikam dengan pisau di dada dia, darah keluar memancut daripada dada, mancut darah keluar daripada dada dia. Sayyidina Ali jatuh rebah. Bila rebah, Sayyidina Ali, sahabat pegang pada Sayyidina Ali, pegang leher tengkuk Sayyidina Ali ni, darah keluar daripada dada dia, mengalir keluar darah tadi. Daripada dada keluar darah, maka sahabat ambil air, beri Sayyidina Ali minum air. Bila air yang diminum ini keluar, darah keluar, air keluar, darah keluar daripada mulut Sayyidina Ali, tuan, daripada dada dia keluar air, keluar darah, maka mengalir air mata Sayyidina Ali, dibasah dua pipi dia. Menangis Sayyidina Ali, menangis Sayyidina Ali. Maka saat Sayyidina Ali menangis, maka sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin Ali, bukankah kamu ini merupakan seorang sahabat Rasulullah yang kamu telah dijamin oleh Rasulullah tempat kamu berada dalam syurga Allah? Bukankah kamu ini merupakan seorang menantu Rasulullah yang kamu telah dijamin oleh Rasulullah tempat kamu berada dalam syurga Allah Ta'ala? Nabi jamin. Hebat-hebatnya kita hari ni, tuan-tuan, tak ada siapa yang jamin kita ni masuk syurga, tuan-tuan. Tak ada siapa lagi yang nak jamin kita masuk syurga, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang sombong bongkak kita tak mengenal, tak memasar sombong bongkak. Mengapa kamu masih menangis, wahai Amir Mukminin Ali? Kamu ni merupakan menantu Rasulullah, kamu merupakan sahabat Rasulullah yang telah dijamin tempat kamu berada dalam syurga Allah. Sayyidina Ali jawab, wahai sahabat-sahabat aku nak beri ingat kepada engkau, aku nak beri faham kepada engkau bahawa sesungguhnya perjalanan hidup akhirat itu satu perjalanan hidup yang begitu panjang, bahawa perjalanan hidup akhirat itu satu perjalanan hidup yang begitu sukar, yang menghadapi liku yang begitu memayahkan, amat sukar, wahai sahabatku. Sedangkan bekalan yang aku sediakan tidaklah sebanyak mana, bekal yang aku sediakan tidaklah banyak mana. Aku bimbang seandainya bekalan akhirat aku tidak cukup untuk akhirat aku, dari mana aku nak dapatkan bekalan-bekalan akhirat ni tadi? Ini yang tuan-tuan kena pada kita, tuan-tuan. Tu yang saya kata kita tak terasa kehilangan. Balik tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa tu, tuan-tuan, nak jadikan kita ini orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan ambil kod yang saya sebut beberapa perkara, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini, tuan-tuan, dia hebat kerana bulan Ramadan itu turun padanya Al-Quran yang menjadi panduan hidup. Wa ma imamuka Al-Quran imami. Quran imam. Bila kata imam, dia kena duduk dekat depan. Imam dia tak boleh duduk belakang, tuan-tuan. Dengan makna kalau kita menganggap Al-Quran itu imam kita, kita mesti letakkan Quran. Apa yang kita nak buat, merenung dulu isi kandungan Quran, halal ke haram. Ini kita tak, tuan-tuan. Bulan Ramadan kita baca Quran.
Ya Hanana juga tuan-tuan. Naik pusat judi yang kedua terbesar pula tuan-tuan dekat Genting khabarnya. Apa jadi hari ni? Main ekor. Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Keji, tak elok. Orang kita kategorikan kalau main dalam hutan tak ada lesen haram. Yang ada lesen macam halal jadinya. Ini yang jadi susah masyarakat kita. Dia tak letak Quran tu sebagai imam, sebagai ikutan dia, kena berada kat depan. Penyakit masyarakat yang tuan-tuan tengok hari ni macam-macam. Allah kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, sebagai ubat. Orang kita tak renung Quran, melainkan baca nak pahala banyak. Kalau sakit tuan-tuan pergi hospital, jumpa doktor, doktor kata makan pil ni 2 biji sekali makan. Makan 2 kali selepas makan. Ditulis kat luar tu dia. Tuan-tuan balik bawa sampul. Makan pil 2 biji sekali. Sekali makan 2 biji, buat 2 kali selepas makan. Baca aja luar dia. Tetapi ubat tak makan. Baik tak agak-agak? Macam tu juga hari ni tuan, kita baca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, tapi tak ambil Al-Quran sebagai panduan amalan. Tak ada mana tuan. Tak ada mana, sama macam itulah tuan. Sebab itu tadi semalam di section 10 tuan-tuan saya kupas ayat yang ke-10, 11, 12, 13 daripada surah Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Sembahyang bagus, puasa bagus, haji bagus, tetapi dalam bab ini Allah sebut dalam dalam surah Saf ayat 10, 11, 12, 13, tuan-tuan tengok. Allah kata satu perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih dan sedia syurga. Antaranya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad, berjuang untuk tolong agama Allah dengan harta dan jiwa kamu. Bila saya tengok tempoh hari awal sebelum Ramadan, Ustaz Bakar Cik meninggal dunia tuan, pukul 3.30 pagi dalam kereta kan, saya puas mikir apa yang dibuat pukul 3.30 pagi ni. Biasa tuan-tuan tengah buat apa? Agak-agaknya paling kuat peluk bini, paling kuat pun peluk bantal tuan dan sebagainya. Dia orang buat kerja pukul 3.30 pagi, berada atas lebuh raya tuan, buat kerja tolong agama Allah Ta'ala, buat kerja tolong agama Allah. Kenapa susah-susah tuan-tuan cari jawapan dia dalam surah Saf ayat 10, 11, 12, 13. Dia kata Allah ampunkan dosamu, masukkan kamu dalam syurga Aden. Dan bila buat kerja ni, dan ada lagi kemenangan yang dekat. Kadang-kadang menang kan, macam tempat tuan-tuan dia menang lah, alhamdulillah lah, itu kegembiraan bonus. Tapi kalau tak dapat yang tu tuan-tuan, orang yang buat kerja tolong agama Allah ni, Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan buka surah Al-Ma'idah ayat ke-12, boleh tengok lagi tuan-tuan, banyak lagi kembaran ayat-ayat yang lain tuan-tuan. Jadi balik fikir yang saya kata kepada tuan-tuan, zaman sahabat macam mana dia buat kerja untuk tolong agama Allah. Kenapa? Dia sedar orang yang buat kerja tolong agama Allah ni, insya-Allah Allah ampunkan dosa dia, dia bersih daripada dosa. Harap-harapnya macam tu dah seperti mana yang disebut dalam surah Saf yang saya katakan kepada tu. Sebab itu saya baca sejarah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arid, di mana Khabbab ni tuan-tuan dia buat kerja untuk tolong agama Allah. Sayyidina Umar tanya Khabbab, wahai Khabbab, masa kamu buat kerja untuk tolong agama Allah, nak letakkan al-Islamu ya'lu wala yu'la al-Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi, apa yang kamu terima? Khabbab buka dia punya serban, ditunjukkan depan Sayyidina Umar, dia buka baju. Sayyidina Umar tengok kepala Khabbab ni tuan-tuan, dia tengok belakang Khabbab ni tuan-tuan, dia tak sanggup tengok, dia suruh tutup. Lalu kata dia, wahai Umar, masa aku buat kerja untuk tolong agama Allah, pedang dibakar sampai merah menyala, wahai Umar. Setiap kali pedang ini dibakar sampai merah menyala, wahai Umar, merah pedang ini dibakar, diletakkan di atas kepalaku, disagat berulang-ulang kali, merah letak lagi, tarik lagi sampai tanggal isi bubun kepala aku, wahai Umar. Tak
cukup daripada itu diikat kaki dan tangan aku, dipanggang di bawah api yang menyala marak menjulang sehingga memasakkan isi pinggang aku, wahai Umar, menitis air daripada pinggang-pinggang aku, lalu memadamkan api yang membakar aku, wahai Umar, sebab aku berhenti buat kerja untuk tolong agama Allah ni tidak sekali-kali, wahai Umar. Cuba tuan-tuan tengok kita hari ni. Cuba tuan-tuan tengok kita hari ni. Sebab itu ayat Quran tu kupas cantik, tuan-tuan. Bulan khususnya kita berada dalam bulan Ramadan yang 4 perkara disuruh kita. Banyakkan membaca kalimah la ilaha illallah, banyakkan beristighfar, banyak minta syurga dan minta jauh daripada neraka. 4 perkara yang Nabi sebut, disebut jelas. Tapi benda macam saya cakap tadilah. Sebab itu saya kata jangan jadi macam Fir'aun yang bela Nabi Musa begitu lama tapi tak dapat faedah. Jangan sampai Ramadan kita dapat setahun sekali, tuan. Ramadan berlalu, berpuluh tahun kita berpuasa, tuan-tuan, tetapi selamat tak capai. Kita tak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tak jadi. Habis tahun gitu aja. Habis tahun. Saya baca sejarah, tuan-tuan, Nabi Muhammad dia menangis, tuan-tuan, khabarnya janggut Nabi ni 4 jari. Bila dia menangis, diperlihatkan neraka, tuan-tuan, sampai janggut dia basah. Tuan-tuan bayang agaknya hebat mana orang menangis sampai janggut basah dia, tuan. Ada agak-agak kita, tuan. Kita tak terasa apa pun, tuan-tuan. Kita hari ni tak terasa apa. Tu yang saya kata hari ni, minta maaf cakap, tuan, jiwa kita sakit. Jiwa kita sakit sebab kita nak cari dunia tak fikir, tuan. Kita tak terhabis. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Imran ayat 14 ayat 15. Tuan-tuan tengok ujian bagi manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, sampai akhir ayat itu. Jelas kepada kita. Dijadikan terasa indah, kata Allah, pada pandangan mata manusia ni, pada wanita-wanita di dunia, rumah, cincin besar, kuda pilihan, binatang tunggangan dan macam-macam. Tuan-tuan, yang baru ni, tuan-tuan, bagus Perdana Menteri Kenya datang Stadium Bukit Jalil untuk menyaksikan bola Piala Dunia. Di mana? Stadium Bukit Jalil. Ramai satu Malaysia. Malam ke-13 daripada Ramadan. Aku duk fikir orang ni kadang-kadang heran, tuan. Herannya orang ni, tuan, kita ni ada halwa lah, tuan. Bila Allah Ta'ala jadikan kita ni ada halwa, dia tak ada kemanisan. Halwa telinga kita ni nak dengar yang sedap-sedap. Halwa mata kita nak tengok yang cantik-cantik. Halwa tekak kita nak makan sedap-sedap. Bila halwa ni terpenuh, tuan-tuan, kita biasanya puas hati. Zaman kita muda, tuan-tuan, mungkin halwa kita nak dengar lagu rock. Oh, jungle people, we are heavy people. Zaman muda mungkin. Tapi kalau zaman dah umur dah petang, hari dah tenja kala, tuan-tuan, dia masih lagi nak buat gitu, tuan-tuan. Payahlah, perjalanan dah hampir destinasi yang nak dituju. Sebab itu saya bercakap semalam, tuan-tuan. Saya kata apa? Kebahagiaan, pangkat, jawatan, kemewahan, kekayaan, segala apa sahaja yang kamu miliki di atas muka bumi ini seibarat setitis embun yang berada di hujung daun. Bila jatuh air embun ni tadi, tuan-tuan, habislah. Jangan cakap sombong, tuan. Mati. Berapa ramai tahu ni, tuan-tuan, tengok seorang demi seorang. Tapi bagaimana? Ini yang kita kena sedar, bahawa perjalanan kita itu tadi, tuan, pengembaraan kita nak cari bekal yang sebanyak mungkin, khususnya kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan. Yang pertama tadi saya kata, orang yang bertambah usia dia tetapi amal tak bertambah. Yang kedua, orang yang bertambah harta tapi sayang tai hidung bertambah masin. Dan yang ketiga, orang yang bertambah ilmu agama dia tetapi sayang dia menjadi bertambah lalai. Tanya Pak Syed, orang yang sakit lutut. Asal saya jumpa dia sakit lutut, Ustaz. Ni lutut masalah, Ustaz. Lutut masalah. Ya. Manusia ni, tuan-tuan, dia tu bukan macam pokok. Pokok makin dia tua, tuan-tuan, makin dia tua, batang dia makin kuat. Akar dia makin kuat mencengkam ke bumi. Orang makin tua, kaki makin bergegar. Tapi kadang-kadang sombong juga. Maintain dulu kini selamanya sombong kadang. Nak kata kaya, taklah kaya, tuan-tuan. Tapi apa kedana? Heran.
Tapi itulah tuan-tuan, dia kata dekat dunia ni, kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala benci, sangat-sangat benci. Dan ada 3 golongan manusia yang Allah sayang. Saya tak berani nak kupas, kalau kupas ni kan pukul 3 kan, tak habis kan. Tuan-tuan ada kerja, biasa sampai berapa ni? Biasa sampai berapa nak tanya ke? Dah habis masa ke belum? Dah habis, saya berhenti. Nak tanya Haji Maknok, dah habis masa belum? Biasa sampai berapa? Pukul 3. Tuan-tuan biar betul. Tak ada orang kuliah. Kan? 3 golongan manusia Allah benci, kata dia. Yang pertama, Allah benci sangat-sangat kepada orang-orang yang fasik. Tuan, kadang-kadang dah tua bangka, bukan lawak tuan. Tu saya kuliah dekat Muar tuan. Bila duduk aja, ustaz asyik ngentam orang aja kuliah ni. Saya kata tidak. Iya, kata dia. Tidaklah, kata saya. Iya. Saya kata iyalah, saya ngentam orang. Nak apa ngentam beruk? Beruk tak masuk neraka. Kalau beruk masuk neraka, saya ngentam beruk aja. Betul kan? Kalau beruk sipit, tapi hakikatnya tuan-tuan ginilah tuan-tuan. Saya selalu buat contoh. Tuan-tuan ambil limau, tuan-tuan sapu dekat tangan tuan-tuan. Kalau tangan tuan-tuan tak luka, tuan-tuan takkan rasa pedih limau ni. Tapi kalau tangan tuan-tuan luka, tuan-tuan akan rasa pedihnya limau. Bukan sial limau, tetapi luka yang dah ada kat badan. Sama juga tak? Macam tu juga hati kita. Kadang-kadang sombong tak bermasalah, bukan kaya mana pun. Tak kaya mana pun tuan-tuan. Tak kaya mana sombong, maka kan? Yang pertama, Allah benci kepada orang yang fasik. Allah lebih benci orang tua yang fasik daripada muda fasik. Kalau muda tak pakai tudung ni menasabah, sebab dia muda, lambat lagi mati agaknya. Tapi kalau tua tak pakai tudung juga tuan-tuan, memang kau nak keluar je tu. Pun tak puasa tak. 2, Allah Ta'ala benci kepada orang yang kedekut, tahi hidung masin. Orang yang kedekut, jenis kedekut, Allah Ta'ala benci. Allah lebih benci orang kaya kedekut daripada miskin kedekut, tahu? Kalau kaya miskin kedekut menasabah, dia semekin, dia semekut. Tapi kalau kaya kedekut, tuan-tuan bayangkan kaya, duit tak terhabis pakai. Yang saya cakap tuan-tuan, seibarat setitik embun jatuh tuan-tuan, seibarat kaya tuan-tuan, seibarat setitik embun yang berada di ujung daun tuan-tuan. Umur macam tu juga tuan-tuan, sehat macam tu juga. Bila masa embun tu boleh jatuh menitih, jatuh 3 minit tak bernafas, padamlah kita tuan-tuan. Tinggallah bini kita, anak kita, pangkat kita, jawatan kita. Jangan sombonglah. Bila mati dimandi, dikapan, disemahyang, lepas tu mana? Dikebumi. Kalau semua dikebumi manusia ni tuan-tuan, apa yang nak sombong? Apa yang nak sombong? Cuba beritahu saya, nak sombong apa? Nak ke bumi semua. Yang kedua, Allah benci orang sombong. Allah lebih benci orang-orang yang kedekut tadi. Yang kedua, Allah benci orang kedekut. Allah lebih benci orang kaya yang kedekut daripada miskin kedekut. Yang ketiga, Allah benci kepada orang yang sombong. Allah lebih benci orang-orang miskin yang sombong daripada kaya sombong. Sekarang ni terbalik tuan-tuan. Saya jumpa satu orang datuk tuan-tuan. Tuan-tuan tahu gaji dia berapa tuan? Saya jumpa kat tangkap tuan. Terkejut saya. Bual dengan dia tuan-tuan. Dia punya pencen dia, pencen tahu pencen? Pencen 1 bulan 17,000 tuan-tuan. Pencen dia sebulan 17,000. Tapi punya bagusnya tuan-tuan, aku kata kalau akulah pakai macam ni agaknya. Kereta tak payah cerita lagi tuan. Ini pakai kancil lah, tutup bergegar pintu satu kereta. Nyombong, maintain dulu kini selama-lamanya pula. Ada jenis yang macam tu kadang-kadang, sengal berapi betul tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, dan 3 golongan manusia kata Nabi Allah Ta'ala sayang. Yang pertama, Allah sayang kepada orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah ni Allah sayang. Dan kata Nabi, Allah lebih sayang orang-orang muda yang bertakwa daripada orang tua yang bertakwa. Mana orang yang takut Allah, Allah sayang. Tuan-tuan, cuba bulan Ramadan ni tuan-tuan buka Quran. Khususnya buka ni bukan sekadar nak khatam aja tuan. Buka Quran nak cari ilmu, nak beramal.
Saya baru ni tuan buka selak-selak kena surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Buka surah ni tuan. Bila buka surah ni baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 tuan. Allahu akbar. Allah kata dah sampai kepada kamu berita tentang kiamat ni. Dah sampai tak? Kau dah dengar tak berita tentang kiamat? Yang kita dengar MH17 hilang pula. Kena bom, kena tembak pula. Tu kita dengar, beria-ria kita kaji. Dah sampai tak kepada kamu berita tentang kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Banyak wajah kata Allah yang tunduk ina. Allah dah beritahu banyak wajah yang tunduk ina. Amilatun nasibah, setelah bekerja keras dan kepayahan. Kerja keras kepayahan ni apa dia tuan-tuan? Dia kata kat dunia ulama huraikan dua sebab kerja keras kepayahan. Yang pertama, di dunia ni dia kerja keras pagi petang siang malam, pagi petang siang malam cari kekayaan dunia. Tapi sayang, apa kalau dia mati, seluar dalam selai pun tak pakai. Itu yang pertama, ditinggalkan semua sekali. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata dia menceritakan tentang susahnya akhirat besok. Dia kata amilatun nasibah, tapi bekerja keras dan kepayaan. Dia kata dalamnya kawah neraka tu, kalau dijatuhkan batu ni, tuan-tuan tengok kunci ni jatuh, tak sampai satu saat, tak sampai sesaat dia dah jejak ke bawah. Tuan-tuan bayangkan, dikhabarkan dalamnya kawah neraka Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kalau jatuhkan batu makan masa sekitar lebih kurang 70 tahun baru jejak dalam kawah neraka Allah ni. Aduh tuan-tuan, tak boleh nak cerita tuan-tuan bagaimana susahnya. Sebab itu tuan-tuan ingat tak saya katakan kemarin, saya kata seorang ulama tasawuf berkata, Asy-Syaqiq bin Ibrahim, dia kata sungguhnya seorang manusia itu dia tidak akan dapat menilai, dia tidak akan dapat menghargai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepadanya, kecuali setelah mana nikmat-nikmat itu mula hilang daripadanya, baru dia sedar. Selagi nikmat itu tidak hilang, dia takkan sedar tuan-tuan. Yang pertama, sesungguhnya seorang manusia tidak akan dapat menilai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali setelah mana dia menjadi tua. Saya dah tua tuan-tuan, umur saya dah 48 tahun dah. Baru saya nampak nikmat muda ni satu nikmat yang sayangnya, yang kita duduk dalam surau ni tuan-tuan, ada yang tinggal 4, ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 1. Kalau tinggal 1 pun kita masih tika lagi tuan-tuan, tak fahamlah. Nabi kata waktu muda sebelum datang tua, sihat sebelum datang sakit, lapang sebelum datang sibuk, berada sebelum datang berhajat. Ada yang tinggal 1 dah, hidup sebelum datang mati, masih leka lagi. Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia kata yang kedua, seorang takkan dapat menilai betapa berharganya sihat kecuali dia dah sakit. Tanya Pak Syed, tak percaya? Pak Syed ada, kena lah. Tanyalah kalau tak percaya tuan-tuan. Tak sakit kita tak nampak, bila dah kena sakit, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, go out, gaut, go hospital, out hospital, go hospital, out hospital. Baru nampak. Baru nampak. Tak sakit tak nampak tuan-tuan. Yang ketiga, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya keselamatan hidup kat dunia kecuali dah ditimpa bala bencana. Dan yang keempat, sungguhnya seorang manusia ni takkan dapat menilai betapa berharganya hidup, tuan-tuan takkan dapat nilai. Saya takkan nampak nilai kecuali setelah mana kita dijemput mati balik berhadap kepada Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata alangkah ngerinya kalau engkau dapat melihat dengan mata engkau, kalau engkau dapat menyaksikan dengan mata engkau, orang yang berdosa kepada Allah nanti akhirat dia akan tunduk kepala dia. Dalam bahasa kitab Bahrul Mazi kata mangkus. Mangkus ni istilah yang digunakan maksud dia mengecil. Tunduk, mangkus. Peluh, mengalir, basah, badan tubuh gigil sejuk. Setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka ni seksa neraka yang bakal diterima. Saat itulah tuan-tuan dia akan merayu, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami dah dengar dah, sungguhnya kami dah lihat dah siksa neraka yang disediakan bagi kami. Bagilah kami nak balik ya Allah, kami nak balik ya Allah, kami nak balik sekejap ya Allah, kami nak buat amal baik ya Allah, bagi kami balik sekejap ya Allah, kami nak buat amal baik ya Allah, bagi kami balik sekejap ya Allah. Sesungguhnya kami telah yakin ya Allah. Sayang keyakinan kita setelah kita dimatikan oleh Allah. Tak boleh lagi nak beramal tuan-tuan. Golongan yang pertama, Allah sayang orang bertakwa. Allah lebih sayang orang muda bertakwa daripada orang tua. Jaga-jaga. Walau bagaimanapun orang yang takut Allah ni Allah sayang. Golongan yang kedua, Allah sayang kepada orang yang pemurah, dermawan. Allah lebih sayang orang-orang miskin yang pemurah daripada orang kaya yang pemurah. Dan yang ketiga, Allah sayang kepada orang yang tawaduk, merendah diri, tak sombong. Allah lebih sayang kepada orang-orang kaya yang tawaduk, merendah diri daripada miskin yang tawaduk, merendah diri. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu tuan-tuan, tazkirah ringkas yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Cuma pesanan saya tuan-tuan di penghujung ni, dalam masa Allah bagi lagi kita kesempatan untuk hidup menumpang di atas muka bumi Allah, dalam masa Allah masih bagi lagi kita kesempatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan hari ini tuan, saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, buatlah amal baik seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Sebabnya di antara banyak-banyak amal baik kita ini, kita tak tahu pun yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahu tuan-tuan kuliah saya ni dapat pahala ke tidak, saya datang jauh-jauh ni dapat pahala ke tidak tuan-tuan. Tapi yang saya tahu, insya-Allah saman dah tunggu tuan-tuan. Semalam nak datang, kamera banyak, kamera pam-pam-pam-pam. Habislah aku kata, dapat kerang 1-200, kena 3-400. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah buat kerja tolong agama Allah ni tuan. Insya-Allah kita kerjalah tuan. Urusan menang bukan urusan kita. Saya baca sejarah Maryam tuan-tuan, ia melahirkan anak. Bila tetap kala Maryam melahirkan anak, selesai dia melahirkan anak, Allah perintah Maryam gegar pokok tamar. Jadi untuk fikir kenapa Allah perintah Maryam gegar pokok tamar? Kalau macam abang makna ni gegar pokok tamar, pokok sawit, gugur juga buah sawit. Ini disuruh Maryam gegar pokok tamar. Mana mungkin gugur tuan. Tapi Allah perintah Maryam gegar pokok taman. Bila Maryam gegar pokok ni tuan, gugur buah tamar. Goyang tak seberapa. Nak ngajar kepada kita tuan, kerja tolong agama Allah ni, kita kena buat kerja, kita kena tolong. Urusan menang adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau zaman Nabi Ibrahim, api yang membakar Nabi Ibrahim sekitar lebih kurang 7 km besarnya, datang seekor burung memadamkan, ambil air sungai padamkan, ambil air sungai padam. Kata burung, kata malaikat, kerja kamu kerja yang sia-sia. Api yang sebesar 7 km, mana mungkin kamu boleh padamkan. Lalu kata burung, sekurang-kurangnya kalau Allah Ta'ala tanya aku apa sumbangan aku terhadap Islam, aku boleh menjawab, aku telah cuba memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Persoalannya, kalau Allah Ta'ala tanya kepada kita hari ini tuan-tuan, apa sumbangan kita terhadap Islam, saat itu tuan-tuan sediakanlah jawapan sendiri untuk berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu tuan-tuan. Saya cuma mengumumkan kepada tuan-tuan seperti mana saya dimaklumkan tadi, kalau ustaz nak buat kontak derma, nak cari sumbangan,
Banyak yang nak dikolek ni tuan-tuan, tapi saya tak sampai hati. Tuan-tuan asyik derma habis duit aku. Nanti tuan. Tapi di satu tempat tuan, di Batu Pahat. Di Batu Pahat ni tuan, saya kuliah begitu juga dalam satu bilik surau dia tak besar mana. Saya kata panasnya surau ni. Kalau dapat aircon surau ni bagus. Dalam tempoh masa seminggu, orang sumbang 6 buah aircon dengan kipas sekali. Seminggu lebih kurang. Saya datang balik, imam tu orang Terengganu, dia kata air liur Ustaz masin kata. Saya kata taklah tawar. Dapat Ustaz kita buat 6 unit ni, semua orang sumbang. Dalam pada orang menyumbang ni tuan, ada juga orang bersuara, macam-macam lah mulut manusia ni. Ada juga yang bercakap. Jadi saya kata, seperti mana Nabi kata, kalaulah kamu mengetahui akan kelebihan Ramadan, kamu akan puasa Ramadan ni nak sepanjang tahun. Kalau kamu tahu tentang syurga, tentang neraka, kamu akan banyak menangis lebih ketawa, kata Nabi. Zaman kita pergi Mekah ni tuan, orang Mekah ni tuan-tuan semayang sempit macam mana pun tuan-tuan, dia akan bagi tuan-tuan ruang untuk duduk. Sebab apa? Dia faham apa yang Nabi kata, siapa yang memberi tempat orang masa di dunia ni, Allah akan bagi tempat pada dia di syurga. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia ni, siapa mudahkan urusan dia dekat dunia ni, maka insya-Allah Allah akan memudahkan urusan dia ke akhirat besok. Itu keyakinan zaman sahabat dulu, zaman Nabi. Dia beri anjing minum aja. Dengan sebab itu saya kata tadi, buatlah amal baik seberapa banyak yang kita termampu, seberapa banyak yang kita terdaya. Sebabnya di antara banyak-banyak amal baik kita ni, kita tak tahu yang mana satu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi saya tengok kepada jumlah tuan-tuan, saya nak kutip pun tak berani cakap tuan, sebab tak ada apa-apa surat. Tu pun kalau tuan-tuan percaya, tuan nak bagi, bagilah tuan-tuan. Tak nak bagi, nak buat macam mana? Saya nak bagi kepada 3 benda tuan-tuan. Yang pertama, ada satu keluarga anak yatim piatu tuan-tuan. Itu nombor 1 lah. Anak yatim piatu ni tuan, 8 orang adik-beradik. Memang pandai-pandai belaka tuan-tuan, pandai-pandai belaka. Tapi setakat hari ni, setahu saya, dia tidak mendapat bantuan di mana, khususnya yang sedang belajar di Jordan. Tabung duit sendiri. Tahun lepas saya cari sedikit sumbangan, dah bagi, ni dah masuk semester keberapa ni dia cuti tuan, duit dah habis, beasiswa tak dapat lagi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk sekolah saya, dan untuk yang ketiga kepada Ustaz Ghazali Jamil Al-Hafiz. Saya cakap kalau banyak maka kita akan bagi 3, kalau sikit maka kita akan serah kepada orang yang saya kata tadi, Aisyah Kamilah binti Zakaria. Semudah dan dia selamat belajar ke Jordan tuan-tuan, insya-Allah habiskan pengajian dia. Jadi itu pun kalau tuan-tuan percaya, tak percaya tak payah bagi, balik aja duit tu, simpan. Untung-untung besok bawa masuk kubur kali tuan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawatar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Takbir. Takbir.